معلمنا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ المصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ محمد علي بن عبد الرحمن هدان القلنداني المكي رحمه الله تعالى، وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan erti jirim ialah tiap-tiap barang yang memenuhi lapang qadar zatnya zat jirim, seperti batu dan kayu dan tubuh segala binatang. Baik, alhamdulillah, hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman bin Abdul Ghafur Hudan Al-Landani Al-Makki rahimahullah ta'ala, sehingga pada kata dianya muka surat 7 di bawah sana tu, dan erti jirim. Ini musannif wa contoh bagi wajib akli daruri. Wajib akal maknanya kalau yang tentu sungguh. Kita syarat dulu. Wajib akal kalau tentu sungguh. Kenapa dipanggil wajib akal? Kerana akal kita hukum dengan wujud, dengan sungguh. Kemudian wajib akal ini terbahagi pula pada dua bahagi. Pertamanya dipanggil wajib akli daruri. Mana bagai tentu sungguh pada akal kita secara pasti. Maknanya daruri mudah, tak ada kena ngaji lama-lama kena pahal juga. Dah senang saja pahal, mudah saja. Tak kena fikir tilik pada dalil, tak kena mengaji berpuluh-puluh tahun baru reti. Sekali royak, sekali dengar, lah. Itu mana kita. Mana misal itu, contohnya seperti jirim mengambil tempat qadar zatnya daripada lapang. Seperti jirim mengambil tempat qadar zatnya zat jirim daripada lapang. Gak dia jirim. Bukan mana tak pernah ngaji dulu, nak ngaji juga. Jirim ni
perkataan yang sama arti dengan dia jauhar. Kalau di dalam istilah ulama usuluddin, ulama tauhid, ulama mutakallimin dipanggil jirim. Kalau di istilah ulama hukama, dia panggil ulama falasifah, itu dipanggil jauhar. Nah, terkadangnya fardan kana au murakkaban. Terkadangnya orang panggil jirim atau jauhar ini tidak tersusun, mana satu saja, satu juzuk saja. Nah, haluji. Nah, dan terkadangnya tersusun daripada beberapa juzuk. Maka kalau dia tersusun, boleh dibelah atau dikerak atau dikrisik, maka dipanggil jisim. Gitu. Jirim lagi jisim. Nah, sebab apa boleh belah? Kerana ada besar. Kerana apa boleh gerak? Sebab ada panjang. Sebab apa boleh krisik? Sebab ada tebal. Gitu kan? Jadi kalau boleh gerak, boleh belah, boleh krisik, dipanggil jisim. Biasa panggil jirim lagi jisim. Benda bertokok boleh dibelah, dikerak dan dikrisik, atau dipanggil jirim lagi jisim. Kalau tidak boleh dikerak, dibelah dan dikrisik, halus sangat, maka dipanggil jauhar fardin atau jirim firin. Gapo dia kenapa makhluk tadi? Tubuh makhluk, zat makhluk. Cuba kita buka putih mata kita, tengok gapo depan mata kita, semua berjirim. Meja jirim, toko. Betapa meja ni boleh gerak, boleh lelah, boleh isi. Maknanya meja ni jirim lagi isi. Gitu. Kapet boleh gerak. Nak belah boleh, tapi tak ada tebal, tak ada besar. Kisi boleh. Kerana ada tebal dia. Tebal kapet ni kita kapet dia. Semua kita tengok ni makhluk ni, zat ni jirim. Betul. Dia kata pahala tak? Hak tidak tersusun. Mana tidak tersusun? Tidak tarakaba min jauharaini fardaini. Tidak tersusun daripada dua jirim yang firi kedua-duanya, yang tunggal kedua-duanya. Ada seperti kita kata jirim udara. Kita nampak kosong, kalau kita ada ni. Yang sebenarnya tidak kosong, ada jirim udara. Tapi jirim udara ni seperti air. Mana? Iaitu dia lembut, latifah. Mana kita tu boleh melanggarnya, tak sakit kita. Tak kalau macam dinding. Dinding tu berdiri tak? Cuba kita hadap kepala kita tengok mana macam. Jadi jirim udara. Ada angin. Sebab tu bukan kosong, bukan lapang sebenarnya. Sebab tu tengok angka 12 tertipu qauluhu musannifi daripada lapang. Dan itu lapang itu barang yang antara langit dan bumi. Dan dipernamakan dia barang antara langit dengan bumi itu lapang dengan sekira-kira waham dua dipanggil al-farad al-mawhum. Kalau kita kata al-farad al-mawhum, lapang yang kita tengok ni ialah waham, sengka saja. Padahal penuh ia lapangan itu dengan udara, dengan awak. Al-mawhum, dipanggil al-farad al-mawhum.
lapangan yang diperasan saja, sengkean kita saja nampak kosong. Padahal fil waqi', pada realiti, mamlu'un bil hawa, dipenuhi dengan udara. Ada udara. Kalau tak ada udara, tak ada angin. Saya cakaplah guna mikrofon, speaker pun selama pun tak sapa Solo itu tidak ada 12 itu. Sebab suara ialah arah sifat bagi jirim yang menumpang pada jirim udara. Ini ada udara ni. Bila saya cakap tu, suara saya tu keluar daripada mulut saya, tumpah di udara. Udara ni, tersebar masuk ke telinga. Sebab tu manusia boleh rekod mikrofon, speaker, handphone, telefon. Sebab suara ni yang menumpang pada jirim udara. As-sawtu aradun yaqumu bil hawa. Kata ulamanya, bermula suara itu ialah arad sifat yang kedatangan baru, menumpang pada jirim udara. Jadi kalau kita tengok macam kosong, kita tidak kosong. Kosong al-faraq al-mawdu' wahab saja. Padahal penuh ia lapangan yang kosong kita tengok ini dengan hawa. Wa fil waqi'i mamlu'un bil hawa, penuh dengan udara. Tetapi tak kalau adalah hawa itu jisim yang sangat halus. Udara ini dipanggil jisim yang sangat halus. Jisim juga, jirim jisim juga, tapi halus, latifah. Lagu mana halus? Latifah. Menerima ia udara itu masuk setengahnya udara di dalam setengah yang lain. Kita boleh set macam ni kosong ni ada udara ni. Ada udara. Bila satu jirim yang jami, yang gerak mari sini, udara yang ada di sini tadi dia set keluar. Set. Maka jirim tadi ni, handphone ni dipanggil mengambil kodar lapangan, kodar kosong, lapangan yang disengka saja, padahal tidak kosong sungguh, ada udara, tapi udara itu dia sepok keluar. Kodar elus tubuh dia, kodar yang meneluskan tubuh handphone ini. Maka mana tempat handphone? Sini semua. Yang mana orang panggil handphone itu memenuhi ruangan kosong, dikatakan tempat bagi handphone. Di mana tempat? Ada. Tapi nanti faham. Sungguh di mana? Amrun iktibari di mana? Perkara yang dikira-kira sungguh di dalam akal saja jua. Tidak mewujud fil kharij, tidak ada pada luar daripada kepala otak kita tak ada. Sebab tu kita nak tunjuk tempat balik. Kita handphone ada handphone. Dia ambil handphone saya. Duk mana yang mau? Ada tak handphone? Kita bukti lipat dengan handphone. Ada. Saya kira kita faham, kita mengerti, kita boleh faham. Sungguh orang pakai handphone ni bertempat di atas meja. Bila kita select mata tengok, buka mata tengok, apa yang kita nampak dekat mata ni? Sejadah, meja, handphone. Mana tempat? Di tempat mana? Boleh tunjuk? Kaya. Mana tempat? Ada tu. Ini sejadah. Mana tempat? Ni ruangan yang telah diambil oleh handphone kodar yang meneluskan tubuh dia. Mana tempat? Di tempat di mana? Kata. Tapi baik. Itu dia panggil tempat tu pakai amrun iktibari intizai. Apa intizai? Dikira-kira sungguh di dalam fikiran, tapi dicabut kefahamannya daripada luar fikiran. Mana? Diri
memenuhi ruangan kosong oleh sesuatu jirim, qadar yang menenduskan tubuh dia, itulah tempat. Dia di tempat tak boleh nak duduk. Maka sebab itu tiap-tiap benda berjirim mesti bertempat, mesti itu putus. Tak ada benda yang berjirim tidak bertempat, mesti bertempat. Sebab itu kalau orang kata dia ambil bola lagi dia, duk mana orang lagi, duk mana bola lagi dia. Kalau dia jawab ada lagi itu tapi tak bertempat di mana-mana, maka gila orang itu yang cari itu. 10 kali kiamat tak jumpa lagi, tak terima dengan akal kita. Ada bola dalam bilik tapi tak bertempat di mana-mana. Sebab bola itu berjirim. Bola itu berjirim. Maka tiap-tiap benda berjirim mesti mengambil qadar lapangan kosong yang meneluskan tubuh dia, jirim dia, qadar saya dia. Saya tubuh kita saya ni. Tak ada udara sini. Bila saya main duduk sini, udara sekor. Udara tu lebih sekor keluar. Sekor keluar. Maka tubuh saya memenuhi ruangan. Tak boleh dah orang nak masuk sini, tak boleh. Kalau ada buka orang nak masuk, contoh kita akan handphone. Ini tubuh saya sini. Handphone masuk dulu. Ada leh. Belanda boleh. Itu dia panggil jirim. Berat. Di tepi dulu. Lalu menerima masuk setengahnya di dalam sana. Apabila menempati pada tempatnya oleh jisim yang lain. Jadi udara itu ialah jirim jisim yang sangat halus, yang sangat lembut, halus dengan latifah, lembut, menerima masuk setengahnya jirim di dalam setengahnya yang lain. Apabila menempati pada tempatnya, tempat udara itu oleh jisim yang lain, maka disenggokan lapan dia. Itu dia kata al-faraq, lapangan, al-mawdu'. Lapan itu hanya disengkok saja, padahal tidak kosong, tidak lapang, karena ada penuh-penuh dengan udara. Gitu dah. Maka bila makhluk kita tengok dia berjirim, dan lawazim kemestian bagi jirim itu mesti bertempat, mesti mengambil tempat qadar zatnya daripada ruangan kosong yang disengka tadi itu, maka Allah Ta'ala zatnya tidak berjirim. Situ maknanya. Bila zat Allah tidak berjirim, maka tidak mengambil tempat zat Allah Ta'ala akan ruangan yang kosong, qadar lu zat dia tidak. Sebab zat Allah tidak berjirim. Maka sebab itu kalau ayat-ayat Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi perasan Tuhan bertempat ni, maka tak boleh kita nak iktikad zahir Tuhan bertempat. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tanzina. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid, wa kullu nafsin, dan bermula tiap-tiap nas, imma Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan alim ulama. Ada juga perkataan alim ulama yang mutasyabihat. Maka bagaimanakah ulama ahli sunnah wal jamaah ajar kita metodologi cara memahaminya? Awilhu awfawid warum tanzina. Ada dua tariqah, ada dua jalan. Satu ialah takwil secara ijmali
dan tafwid makna yang dikehendaki kepada Allah, seluruh kepada Allah Ta'ala. Contoh seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu bermula Tuhan yang Maha Pemurah. 'Alal 'arsy di atas 'arsy istawa tertinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bermula Tuhan yang Maha Pemurah itu di atas 'arsy tertinggi. Itu tertinggi. Bagaimana nak memahami ini? Di atas tertinggi. Maka ulama salaf, ba'dus salaf, kebanyakan ulama salafun salih takwil ijmali. Mana takwil ijmali? Atas bukan atas yang difahami seperti makhluk. Mana atas yang difahami oleh makhluk? Atas yang ada lawannya bawah. Itu atas makhluk. Tinggi yang ada lawannya rendah. Itu tinggi makhluk. Jadi kita boleh faham atas dan tinggi itu karena ada lawannya. Benda hukum juga, benda skor. Jadi ada tingkat 2 atas pada tingkat 1. Nah, tapi tingkat 2 pada tingkat 3. Tadi kata apa bawah? Sebab apa tu? Sebab ada lawan yang duduk di atas bawah. Si A tinggi pada si B. Sebab si B rendah pada si A. Itu dia panggil tinggi rendah, atas bawah makhluk. Lalu tinggi Allah, atas Allah, bukan tinggi yang boleh ada lawannya rendah, dan bukan atas yang ada lawannya bawah. Bukan tinggi yang boleh ditunjuk seperti ini. Tunjuk. Mana laku kata mengubah masjid? Atas tinggi atas boleh tunjuk lagu ni, atas makhluk. Maka kita tunjuk Allah, kita tunjuk ini bukan Allah di atas langit, bukan. Ini Allah panggil isyarat uluwan maknawiyah, isyarat tinggi Allah akan sebagai tinggi maknawi, bukan tinggi besi. Itu tak pola tu. Nah, bahasa orang ini ya bulan. Kalau kita tunjuk diri semua, maknanya Tuhan di atas langit. Kata bumi bulan, kok tapi tunjuk lagi, atas tunjuk lagi, kok duduk bawah kuku utara gitu satu yang mana pula? Tunjuk lagi, kalau jadi kita tunjuk Allah, berimanlah pada Allah. Kita sebut Allah, pakaian kita pakaian tunjuklah kata. Ada pernah menunjuk kata Allah Ta'ala itu duduk atas langit? Bukan. Itu dipanggil isyarat Ta'ala Allah uluwan maknawiyah. Tunjuk tinggi atas ini sebagai tunjuk tinggi pangkat Allah Ta'ala, sebagai tinggi yang bahasa maknawi, bukan boleh tunjuk dia. Apa mau tunjuk kita ke atas? Tak ada mana, tak ada buku ni. Pak kalau tunjuk diri kita buku tu, nak bersilih tu. Dah. Maka tinggi yang tidak ada lawannya rendah, atas yang tidak ada lawannya bawah, tinggi atas yang tidak boleh ditunjuk. Tak payah lah. Tidak faham itulah faham. Al-'ajzu 'anil idraki idrak. Lemah daripada memahami Tuhan. Itulah Tuhan. Maka diserahkan makna-makna yang lain. Makna-makna istawa. Diserah. Ala bukan? Ala li-ta'lil. Ala li lil madarrah. Ala istaula. Macam-macam istawa bermakna istaula. Ada? Istawa bermakna istaqarra. Ada? Maka tak layak ditanzih. Kemudian selepas tanzih menyucikan Allah, menyerupakan makhluk. Kenapa? Karena ada ayat muhkamat walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Banyak muhkamat. Maka makna wallahu a'lam bi haqiqatiha. Subhanallah. Jadi ambil ruha kamaja. Kita lalu seperti mana yang dibawa dalam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qira'atuha tafsiruha. Bacanya kita itu ialah tafsir. Tak ada namanya kan? Jadi kalau kita baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Baras itu di atas arah tertinggi. Apa makna tinggi atas? Surah pada Allah. Tinggi atas seperti kita? Tidak. Allah atas, Allah tinggi.
tidak seperti tinggi makhluk, tidak seperti atas makhluk. Itu satu metodologi salafus saleh. Ya. Satu lagi sebab kalau mari kita nolai tak buat hati rasa makhluk kok apa? Maka ba'dul khalaf sebahagian ulama khalaf takwil tafsiri. Mana menentukan makna murad dia. Arti istawa di sini dengan mana? Istawa ataupun irtafa, ataupun apa lagi? Ala wa tafa. Itu. Menguasai, ikroh kau menggagahi, menjadi kau memelihara. Ayo lagi. Makna tertinggi di sini bagaimana? Menguasai, memerintah, memelihara, menjaga. Ayo. Sekadar supaya kita itu tidak lari dari kepala otak kita, Tuhan itu serupa dengan makhluk. Cukup ini. Itu dua jalanan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mana lebih molek? Dua-dua molek. Tariqul khalaf ahkam, lebih teguh. Wa tariqus salaf aslam, lebih selamat. Terus kembali. Ada pohon-pohon duduk bertempat atas harap di langit sana Tuhan ada. Siapa dia duduk atas bukit Gunung Kinabalu, lebih dekatnya Tuhan berbaju yang duduk di bawah bukit Gunung Kinabalu. Itu bukan salah, itu salah. Ada tu kakidah lagi tu. Hidup ngajar di lebih suruh apa? Orang yang berada di Gunung Kinabalu lebih dekat dengan Allah berbanding orang duduk di bawah di Masjid Kumburian. Sebab Gunung Kinabalu tinggi, Tuhan orang dia lebih dekat. Betapa kehabilan hadir Nabi. Kalau saya hadir, di mana tempat hamba lebih dekat dengan Tuhan? Itu sangat sujudnya. Tuhan ada bumi pula buat. Maka Tuhan tidak bertempat. Pasal apa Tuhan tidak bertempat? Pasal zatnya tidak kirim. Tidak. Zat Tuhan bukan kirim isim atau kirim firik jawab fardin. Tidak. Lalu mana? Buatnya. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah mempertakutkan kalian akan hakikat dirinya. Pasal itu kita doa. Hajar lagu Tuhan lagu mana? Tidak selalu. Bagaimana? Tidak sebagai. Balak mana? Tidak sebalak. Macam mana? Tidak semacam. Tak payah. Tak payah belajar. Al-ajiz anil idrak. Lemah daripada mengenal Tuhan. Tu lah kenal. Itu dah. Sebab tu nak kenal Tuhan, nak makhluk tu tidak. Bagaimana kenal makhluk? Tengok makhluk tu mana. Makhluk ni zatnya berjirim, bertubuh, bermakan, bersusun atau tidak bersusun pun halus. Macam udara, macam air, halus. Maka tetap dipanggil jirim, tetap dipanggil jisim. Maka tidak jirim jisim pasti mengambil tempat qadar zatnya daripada lapangan. Maka Allah zatnya tidak jirim. Maka tidak Allah Ta'ala mengambil tempat qadar zatnya daripada lapangan. Itu kullu ma khatara fi balika fallahu bi khilafi dzalika. Tiap-tiap apa yang terlintas di dalam benak fikiran kita, Allah menyalahi tak serupa dengan apa yang terlintas dalam kepala kita. Lalu syaitan dia main. Dah Tuhan tidak. Taduklah Tuhan. Syaitan jahat ni. Dia nak suruh kita buku. Jadi etis. Jadi mulhidun. Orang tidak percaya kewujudan Tuhan. Maka kita jawab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang dirajam.
Allah ada karena bukti sangat jelas depan mata kepala kita. Mana? Langit bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, pada diri kita sendiri, apa kita tidak tahu? Macam mana tubuh kita, kejadian kita. Tak ada siapa dia yang lahir daripada perut ibunya sebesar kita. Ada kecok rumah dia. Lahir kecil dulu. Lama-lama dia besar. Nah, pandai golek, pandai nesok, pandai ngakok, pandai tatih, pandai jahit, pandai belahi. Nah, bubuk lah. Bubuk. Nah, maka tiap-tiap bubuk mesti ada yang merubah. Toke handphone duduk sini, tiba-tiba duduk sini jadi TV. Tentu ada orang yang berubah. Begitu. Setara handphone duduk sini, tiba-tiba duduk sini. Sendiri. Gerak sendiri. Ya, mesti ada yang berubah. Sama ada saya. Atau kalau ada terhitung ini, tiap-tiap asal ada mu'asir. Tak lima di kepala otak kita ada kesan, ada perubahan, tidak ada yang memberi kesan yang merubah. Tidak ada tahim ketua ada mereka. Cuma tak mengaku tu ya, itu masalah. Oh iya, Allah ni ada. Kau tak ada sendiri, tentu dah ada mereka. Kira. Cuma tak mengaku ya, ngayu dia dengan Allah. Orang yang mengaku orang yang ngayu juga. Ingat kawan saya dia raja dah. Belah-belah dia ingat. Maka sudah orang dia tu bila mayo dia nak. Mana dah itu kau ni? Dia bego. Ya, nah. Okey dah ada orang bego. Kalau dia tak ingat tu ada orang bego. Ada asal, ada muasir. Itu. Tu putu, buku. Pada lagi kau ni ada kita pun tak ada yang jadi. Ada orang buat orang. Kalau orang buat orang, tak ada lah muka begini, semua muka sarufnya sama mereka. Nah, ada hidup mereka begini, nak hidup macam penyaku baju mereka. Nah, tapi itu, ya, muka kita begini, muka demo lah itu ada, orang semak ada, orang semak ada, orang mani-mani besar, ada beberapa kaki macam-macam lah, nah. Ada orang kancah, ada orang hidup. Nanti itu menunjukkan ada yang mencipta. Yang mencipta tak sama dengan yang dicipta. Yang buat meja tak suka meja juga. Tak buat meja tu. Okey gitu. Tak ada siapa pun lah. Itu cara-cara berfikir. Nah, yang buat meja tak suka meja. Kita dah berapa? Siapa buat meja ni? Meja ni tu sebab dia buka yang buat. Tapi tu ke? Dah. Dia buat meja tu tak suka dengan meja. Kan dia kan? Apa buat lagi? Buat bumi, buat manusia, buat rumah yang tiga terima kamu semua mereka ada kamu kami. Tak ada suka dengan segala benda tu. Begitu cara pergi. Dan erti jirin itu ialah tiap-tiap barang yang memenuhi lapang ni orang pakai al-faraq al-mawun saja macam tadi. Tiap-tiap barang yang memenuhi lapang, memenuhi ruangan kosong. Tapi lapang ruangan kosong itu yang disangka je. Sebenarnya tidak kosong sebab ada budaya. Tapi memenuhi itu qadar zatnya, qadar tubuh dia. Macam kalau telefon kita lah ni kan. Kalau sekali orang telefon, aku telefon kurus ni kan. Saya kata Haji, duduk mana ni? Haji jawab kan, duduk masjid ni. Saya duduk dalam masjid ni. Duduk dalam masjid tu ada apa? Penuh tubuh mengurusi dalam masjid agak. Ya. Cakap tu saya duduk dalam masjid, tapi bukan dalam masjid ni semua. Orang nak masuk tak boleh dah apa. Haji pun tubuh dia saja memenuhi ruang ni. Dah. Kodar tubuh dia besar mana? Kodar tu lah dia mengambil ruangan kosong. Ada. Nah, kalau tubuh saya lah. Kalau saya nah, cakap je saya dalam masjid ni. Dalam masjid. Bukan semua ruangan kosong di dalam masjid penuh dengan tubuh saya. Bukan. Sini je. Kayak gitu. Maka jirim. Maksud
sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dia suruh ilim pada untuk, pada langit, pada bumi, pada bukit. Apa ilim bikin supaya menambah kenal kita kepada Sang Pencipta. Mana yang bisa tengok? Seperti batu. Boleh kata bubuh dah bisa. Seperti batu. Batu seperti kan? Dia duduk di mana? Dia mengambil ruangan lapangan kosong, kodar tubuh dan kayu, macam kayu, meja kayu, gitu. Dan tubuh segala berkata, tubuh pokok-pokok dia ada. Kereta tubuh bayar tiga pohon macam-macam lah, lori, kereta galon, habis dalam dah. Tak ada otak diri kan? Makhluk tak ada besar tetap diri. Otak tisu diri. Ni diri. Bagi boleh tanya tempat di mana? Sebab tiap-tiap diri pasti mengambil tempat, bertempat, mengambil ruangan kosong kodar yang menenduskan tubuh dia, itu dipanggil bertempat. Pasti. Maka Allah tidak bertempat. Tidak di dalam bumi, tidak di luar bumi, di atas langit, di dalam alam, di luar alam, tidak. Tidak ada. Lalu mana? Allah yang sebenar-benar mengenal hakikat zat Allah. Ada. Itu lagi tidak. Habis. Kemudian kata dia, dan kedua wajib nazariyun. Tadi wajib akli dhahuri, benda tentu sungguh pada akal kita, tapi dhahuri senang untuk kita lihat. Kalau ini pula wajib nazariyun apa? Wajib akli nazari. Gimana? Kalau tentu sungguh pada fikir akal, tapi nazari. Apa dia nazari? Yaitu nazari barang yang berkehendak pada mendapatkan dia barang kepada fikiran dan tilik nazar. Tengok, tilik nazar pada tilik fikir. Nazar di makna fikri, gitu kan? Tilik nazar itu tilik nazar. Tilik itu nazar. Nazar itu tilik, tapi nazar yang dikehendaki ini bukan nazar tilik. Tengok, itulah nak makna fikir, mikir. Sebab nazar ada dengan makna besar, melihat, menilik. Ada nazar, mana melihat, menilik. Mu tengok dah, tengok. Tapi kalau tengok semata-mata tengok, tak mikir, jadi tengok semata-mata tengok. Tapi tak fikir. Jadi dia bagi kita tu orang yang buta. Akan dekat ayat telah datang ayat-ayatku. Ayat tu mana? Bukan Quran saja. Itu Quran tu ayatullah Quraniyah. Ayat Allah Ta'ala lagi ni kejadian langit bumi. Pagi, petang, siang, malam, hujan, malam, pagi. Keamanan, kedamaian, kemakmuran, peperangan, kebinasaan, kehancuran. Ya, ayat Allah kata. Ayat-ayat Allah kata. Bunyi kan? Ada.
Baik, sedikit. Kemudian wajib akli nazari yaitu wajib akli nazari, yaitu wajib akli nazari itu barang kalian dengan pada perkara tentu sungguh pada akal, gitu. Tapi barang kalau tentu sungguh pada akal, mesti pada akal,
yang berkehendak pada mendapatkan dia tentu sungguh pada akal itu barang tadi itu kepada fikiran dan bilik nafsu. Kena mikir. Tak boleh kalau kita tak memikir, dia tak kerti. Gitu. Mana bisa? Seperti kidam, yang seperti mesti kidam bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Contoh, kita tahu mana Tuhan mesti kidam, Tuhan mesti sedia. Kata tutup banyak Tuhan kita tidak. Oh tak, ini itu tak pilih dia balik. Dia tahu mana Tuhan tidak. Oh tak ngajar semua Tuhan tidak lah. Tak ada. Kalau gitu tak pilih. Tak pilih. Tak pilih ini maknanya mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Ikut mulut orang lain dari kerana rasa ta'assub asabiyah. Tanpa mengetahui sebarang dalil, itu dia panggil muqallid. Bahaya. Akidah bahaya. Kalau akidah ulama khilaf kata imam dia sah atau tak sah. Qaul yang rajih kata sah. Kalau muqallid tadi itu yakin, jazam, tutup. Tapi dia berdosa kalau dia itu ahli untuk berfikir mengaji, tapi dia tak berfikir untuk mengaji. Ada ahli nazar, ahliyatul nazar. Kalau itu Ibn Arabi, Imam Sanusi, muqallid walau jazam pun kafir. Sebab jazam dia yakin dia tadi itu kan mulut orang. Cuba kali tu guru main ngajar ada sebenarnya baru, ada mopok lari ke dia. Sudah. Tuhan sebenarnya tak ada. Atau Tuhan sebenarnya tidak suka 2, 3, 4 ekor ada lagi Tuhan. Bagaimana? Ya betul tu. Iya, saya pernah di Pakulan Rumah ni. Universiti tinggi sekali. Tuhan ada mopok pun ada pakai yakin. Sebab dia yakin tu mulut tu guru. Dengan bahaya. Tapi kau tu marjuk, lemah wujud. Maka sebab tu untuk kita tidak jadi perselisihan pendapat ulama adakah iman kita tu sah atau tidak sah, wajib kita tahu dari mana bukan dalil burhan hujjah kena ada qadiyah syartiyah, qadiyah hamliyah ataupun muqaddimah surah, muqaddimah kubra, muqaddam natijah dan lain. Bukan waktu itu ilmu mantiq itu masuk kepada mutakallimin fardu kifayah. Sekurang-kurang dikatakan tahu dalil ijma'i juga. Mana orang mau tahu di mana Tuhan mesti sedia tidak? Tentu tidak Tuhan baru. Tahu di mana? Jawabnya, langit bumi ini ya. Alam ini wujudnya makhluk ini, adanya alam ini ada juga. Dan tapi dia tahu tak apa wujud alam ini. Sebab kalau kami fikir, sebab kalau Tuhan itu dia tidak sedia, bermakna mesti baru. Fikir. Sebab la wasitata bainahuma, tidak ada yang bertemu di antara kidam dengan hadis. Sedia dengan baru itu tak ada benda bertemu. Tak ada. Dia sedia pun tidak baru pun tak ada. Kalau tidak sedia, baru. Kalau dia tidak baru, sedia. Ada. Kalau dia tidak sedia, kalau Tuhan tidak sedia, mesti dia baru. Kalau dia baru, mesti dia berhajat kepada yang menciptakan dia. Tengok. Macam kita baru lah. Mana ada kita, ada mula bagi ada permulaan bagi ada surat Gano, ada melahi ni, ada tarikh Gano. Bermakna ada kita dikabuli oleh tiada. Ada kita tu ada permulaan bagi ada. Maka tiap-tiap yang ada permulaan bagi ada mesti berhajat kepada yang mengada. Kalau Tuhan itu dia berhajat kepada yang mengada. Yang mengada dia itu Tuhan juga sama dia. Bermakna dia Tuhan yang mengadakan Allah tadi itu berhajat kepada yang mengada juga. Kalau tidak sama bila-bila tak salsel dia lagi. Kalau orang panggil Tuhan yang menjadikan Allah itu siapa yang menjadikan dia? Allah yang menjadi. Dipanggil mutalikan. Daud. Allah dijadikan oleh Zaid dijadikan oleh Allah. Pakam mutal itu.
Dua-dua tu bahawa belakang. Tak yang terima kalau Allah. Boleh? Allah dijadikan oleh Zaid dijadikan oleh Allah. Boleh terima? Boleh terima dengan kepala otak kita boleh? Siapa boleh terima? Bermakna dia layak untuk masuk hospital kita. Tak sungguh. Nah, macam orang cakap lah. Hidup kedai kopi, orang ni bercerita, saya hebat. Tangan saya boleh waktu di hati. Kita tak hebat. Saya hebat lagi. Kalau saya tengok kabel elektrik itu butuh. Hebat. Hebat kata. Saya kalau saya sedawa bangun naik ke sisi boleh butuh. Hebatnya. Nah, mari saya kata semua dah hebat lah tu. Sebenarnya kau hebat sekali saya. Pasal apa hebat sekali? Saya ni ketika mana mak saya nak melahirkan saya dulu, saya jadi tuk hidayah dia menyambut. Siapa boleh terima apa tu ada? Kalau ada orang segera tahu, hebat sekali ni. Maknanya kau kata lagu tu memang gila. Nah, memang gila. Siapa gila tahu orang cakap ni? Kalau orang bercakap mesti kata wow, bahau, nipu. Banyak. Ketika mana saya nak dilahirkan oleh ibu saya, mana dia mana? Hayu dalam umur dia. Saya jadi tu dia yang nyamuk besar. Luar. Beribu dua perkara berlawan di dalam perut, di luar perut. Beribu dua perkara berlawan mana? Besar hati, kecil hati. Ada. Abdidani daya jadinya. Bahwa sama kan Allah dijadikan kita kata Allah tidak qadim, tidak hilang, bermakna dia baru. Bila dia baru, dia berhajat kepada yang membaharukan dia, yang menciptakan dia. Siapa? Zaid. Siapa yang menjadikan Zaid? Allah. Belum kali enggak ada. Allah buat Zaid buat Allah. Siapa ada tu? Siapa ada dia? Tak. Boleh tengok. Ini contoh ni. Tak siapa lagi perbahasan tu. Ini contoh dia. Membawakan makhluk tak ada. Alam tidak ada. Dengan tak ada Tuhan, tak ada lah makhluk. Dia kata, macam tak sasa juga. Dia kata, Allah dijadikan oleh Zaid dijadikan oleh Umar dijadikan oleh Bakar dijadikan oleh untuk tahu satu milo, 10 tahun. Aku tak ada Tuhan yang sebenarnya. Nah, dia panggil Burhan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia banyak hujah membatal ibtal asasnya banyak. Burhan ta'ti wal qat'i ada. Burhan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada 5 burhan hujah. Kita bisa kalau pakai bisyarti. Ada ingat nama dia. Contoh seperti oleh Lukis Nabi dengan syarat penembok yang pertama tidak akan menembok sehinggalah penembok yang kedua memberi isyarat. Penembok yang kedua tidak akan memberi isyarat untuk penembok pertama menembok, melainkan yang memberi isyarat penembok ketiga. Penembok ketiga tak akan beri isyarat kepada penembok yang kedua untuk memberi isyarat kepada penembok yang pertama, sehinggalah penembok keempat memberi isyarat kepada penembok ketiga supaya memberi isyarat kepada penembok kedua supaya memberi isyarat kepada penembok yang pertama. Siapa bila bila tak tahu bila akhirnya tembok lah. Untuk tembok pakai sesuatu sebab syarat tu tak ni bersyarti, tak ni bersyar. Nah, itu satu contoh. Akhirnya tak tembok, tak ada keserasa pada tembok ke. Sebab tak tahu bila syarat apa. Maka ada. Jadi ada contoh menembok. Banyak lagi lah nanti kita sampai pada tempat bahaya. Jadi semua tu kena mikir, nazar, kena renung, kena keruk ni mikir, baru berhenti. Oh, kalau gitu Allah mesti kita. Tentu tidak, Allah baharu hadis. Itu dia panggil wajib akli nazari. Kemudian kita sambung semula budak dan erti mustahil akal itu ialah wallahu a'lam.
ta'ala wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'alul jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka wa rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah. واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين والمجرمين. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, ambil umum enak, sila umum. Nah.